pada zaman kegemilangan Islam, tiada beza di antara saintis dan alim ulama. Kerana seorang yang alim agama, dia juga seorang saintis yang cemerlang. Contoh Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Khwarizmi dan lain-lain lagi. Tapi pada masa kini, berlaku pertembungan pandangan antara ulama agama dan para saintis. Mungkin silibus di peringkat IPTA sekolah perlu semak, perlu diperbaharui. Macam mana pandangan daripada Ustaz Fawaz, dan juga saya juga nak, kalau boleh jawab juga daripada Puan Rozi. Ramai yang beranggapan mati akibat wabak lah mati syahid. Boleh Ustaz kupaskan perkara ini? Dua, teruslah, senang cerita. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Tuan Guru, kita sebenarnya zaman dahulu mereka tidak mempunyai kita katakan perkembangan ilmu dengan begitu cepat dan pantas. Sebab itu mereka mampu untuk menjadi doktor pelbagai. Sains tidak berkembang cepat seperti kita selepas berlaku revolusi industri 1785. Dan itu yang pertama lah faktor. Yang kedua ialah Tuhan beri mereka kelebihan. Maknanya ingatan mereka, takwa kita, zaman yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga, zaman kita sekarang ni adalah zaman takhasus. Zaman takhasus ini makna dia bukan bermakna tak tahu langsung yang lain, tetapi kajian kita lebih mendalam berbanding zaman dulu. Dan dapatan kita lebih kuat, dan keupayaan zaman sekarang ni susah untuk kita nak kembali kepada zaman Khwarizmi, Ibn Sina. Zaman itu sudah berlalu dan menjadi sejarah. Dan kita tak perlu mengulang kepada zaman mereka, kerana kita perlukan sistem. Sistem lebih kekal. Kalau kita nak cipta Ibn Sina dah meninggal dan dia tidak meninggalkan melainkan kitab dia. So kitab itulah sistem yang diwariskan kepada kita. So yang perlu ada kepada kita adalah sistem pemikiran, bagaimana nak sinergikan ilmu dan juga kajian. Masalah kita sekarang ni, kita tak sinergikan benda ni. Mustahil ilmu ni bertembung. Ilmu tak bertembung. Matematik tak akan menyanggahi kimia, fizik, semua saling lengkap melengkapi. Orang yang belajar pilot pun dia kena ada matematik juga. Tapi tak adalah matematik tu nak lawan ilmu pilot, tak ada. Dia lengkap melengkapi. Begitu kita belajar faraid, tak ada ilmu matematik tu bercanggah yang faraid. 1/2 dalam faraid tetap 1/2 dalam matematik. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa kita tidak berhajat kembali kepada Ibn Sina. Itu telah menjadi bahas sejarah. Kita perlu kepada sistem yang mana kita bekerjasama, yang mana kita kata semua pihak cendekiawan, agama perlu bergabung. Ini yang dikatakan konsensus. Yang mana kita boleh bergabung kepakaran kita dan kita menatijahkan. Sebab itu banyak orang suka cerita, kita kena kembali kepada zaman dulu. Zaman dulu kita kena tahu takwa, kebolehan berbeza. Ya, tetapi kita tak dituntut. Yang dituntut adalah kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebab tu saya tidak menyokong apa-apa agenda dari sudut kita nak saintis tu kuat agama, bukan kuat agama tu maksud iman, maksud dia kena jadi ustaz juga. Ustaz pun nak kena jadi saintis. Itu rugi masa semua tu. Dia panggil protas. Kalau kita buat macam tu akhirnya tak tercapai. Banyak sekolah ma'tafiz yang kita lihat nak anak dia hafal 30 juzuk, sama nak belajar SPM, kemudian nak belajar ni, rugi masa. Kalau betul-betul nak jadi hafiz Quran, jadi hafiz Quran. Sampai dia berjaya sungguh, kemudian dia belajar lah apa yang dia nak. Tapi dalam 5 tahun tu dia belajar semua, saya rasa tu benda yang sebenarnya tak praktikal. Mungkin ada 2-3 orang yang boleh. Tapi sejumlah orang, hatta guru besar pun tak apa. Dia jadi guru besar je. Makna dia, kita nak susun balik pelajar jadi macam dulu, tak boleh. Mungkin seorang dorang, tapi kita dah buat sistem, bukan kira seorang dorang. Kita mesti sudut sistem pendidikannya, kita nak ambil majoriti. 70% otak kita tu macam mana. Sebab itu zaman kita sekarang ni tak orang kata apa, tak ideal lah untuk kita nak kembali pada Ibn Sina, dia tahu semua, kembali pada Ar-Razi, semua tu sejarah saja. Sekarang kita tengok potensi, dia nak jadi apa sebenarnya. Ilmu ni adalah takhasus. Kalau dia nak jadi qadi betul-betul. Kalau dia jadi mufti betul-betul. Saya mufti ni pergi jadi saintis pula. Bila dia nak buat kerja mufti kan? Sepatutnya dia panggil mesyuarat saintis, cerita dekat dia. Dia tahu sikit-sikit tu lah. Dia tahu lah sikit term-term. Tapi bukanlah jadi pakar. Tahu sikit-sikit ni semua kita kena tahu. Matematik
tahu, sains pun kita tahu. Untuk dalam bentuk yang kadar yang diperlukan. Doktor-doktor pun perlu tahu juga agama, tapi kadar yang diperlukan lah. Dia tak perlu lah nak pergi ambil syariah, lagi dia nak pergi jadi mufti pula. Itu semua adalah satu slogan-slogan yang saya rasa angan-angan terlampau tinggi. Kita mesti berpijak di atas bumi yang nyata. Jangan macam Ustaz Amri, bekerja 24 jam, tiba-tiba dah suruh jadi saintis pula. Rugi masa. Kerja kita pun dah banyak dah. Yalah. Itu yang kata angan-angan kita terlampau tinggi tapi kita tidak berpijak bumi yang nyata. Saya faham banyak institusi di bank, di mana-mana tempat sains, dia nak ustaz ni tahu semua. Kalau nak tahu semua, buat robot lah. Tapi robot pun tak boleh tahu semua. Ada benda kadang tershot, rosak juga. Yang penting ialah musyarakah, dia panggil. Tahu sikit-sikit lah. Kadang orang kata dia boleh faham. Yang lain biar dia pulun bidang dia. Bidang kita pun banyak ranting-rantingnya yang perlu kita tahu. Kita merasakan kita kena pilih satu bidang. Maka kalau Allah Ta'ala bagi dia banyak tak apa. Tapi untuk sistem ni tidak boleh jadikan sedemikian sebab dia akan mensia-siakan bakat dan otak seseorang. Okey, baik. Soalan Satu yang jawapan yang kedua. dia tanya tentang Mufti Syahid. Wabak mati yang kerana kedua wabak tu. ni dianggap sebagai benar. Pasal Okey. itu? Ramai yang beranggapan mati akibat Pasal- wabak adalah Ya Syahid Al-Mabtun diuji dengan penyakit ni, insya-Allah kita tahu syahid akhirat, bukan syahid dunia. ya. Dia ada syahid akhirat. Maksudnya dia tak lah. Cuma pahalanya besar di akhirat kelak. Dia bukan syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah dia kena pergi perang dengan orang kufar macam di Palestin. Lawan Israel, kena tembak, itu syahid ma'rakah. Maka ada kedudukan yang sangat tinggi, tak dibandingkan dan juga tak disembahyangkan. Dalam mazhab Syafi'i lah, tapi Palestin orang Hanafi, dia sembahyang jugalah jenazah syahid. So Syafi'i tak ada sembahyang jenazah kat atas syahid. Hanafi dia tak tapi sembahyang jenazah. Ada al-akhirah, ada kedudukannya. Tapi yang penting ialah kita mati di atas agama Islam. Ya, makna mati di atas yang lain rahmat Allah lah, syahid akhirat kan, syahid apa semua tu hanyalah benda yang kita tahu di akhirat. Ada di dunia kita nampak macam syahid, di akhirat Tuhan tarik balik, tak valid syahid tu. So benda ni kita asasnya kita yakin dengan Allah, pandang ini adalah rahmat. Kalau kita mati pun kita sonok. Sebenarnya mati ni adalah pemindahan saja. Kita kalau takut mati pun susah juga sebab penghujung kita akan mati. Sebab tu kita kena sederhana. Sederhana macam mana? Mati pun takut tapi jangan takut sangat sampai tak nak hidup. Dunia pun kita sonok tapi jangan sonok sangat. Apa-apa pun pertengahan. Sebab penghujung kita kalau tak mati dengan corona, mati dengan yang lain. Ada syair sebut wa man lam yamut bi sayfi mata bi gharihi ta'atil asma wal mautu wahidu. Kalau tak mati dengan pedang, mati dengan benda yang lain. Mati ni satu tapi cara tu banyak. Ya.